Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kif halukum? Apa kabar anak-anak didik muallim? Muallim doakan walau di mana kamu semua berada, semoga kamu berada dalam keadaan sihat dan dijauhkan daripada penyakit, insya-Allah. Baik, hari ini muallim akan sentuh satu topik yang bertajuk al-af'al. Semua sekali sebut al-af'al. Baik, al-af'al bermaksud perbuatan, ya. Jadi hari ini kita ingin mengenal tentang jenis-jenis perbuatan dan apakah hukum bagi setiap perkataan perbuatan tersebut, ya. Baik, mari kita lihat nota yang pertama. Baik, kita baca al-af'alu thalathatun madin wa mudari'un wa amrun. Apa maksudnya? Maksudnya ada diberikan di bawah tu, dia kata fa'il terdapat 3 bahagian, ya, thalathatun, 3. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya madin, ya, iaitu fa'il madhi. Keduanya wa mudari'un, fi'il mudari'. Baik. Yang ketiganya dipanggil sebagai wa amrun dan fi'il amar. Jadi ada 3 bahagian dalam fi'il ataupun fi'il ni terbahagi kepada 3. Yang pertamanya disebut sebagai fi'il madhi. Semua sekali sebut fi'il madhi. Ahsantum. Yang keduanya dipanggil sebagai fi'il mudari'. Semua sekali sebut fi'il mudari'. Ahsantum. Dan yang ketiganya kita panggil sebagai fi'il amar. Semua sekali sebut fi'il amar. Ahsantum. Seterusnya nahwu, ya, kita baca kembali teks yang bahasa Arab di atas. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. Contohnya daraba, perkataan daraba menunjukkan kepada fi'il madhi. Wa yadrib, dan perkataan yadribu. Yadribu menunjukkan kepada fi'il mudari'. Wa idrib, dan perkataan idrib yang menunjukkan kepada fi'il amar. Baik. Kemudian fal madhi maftuhul akhiri abadan. Dia kata fi'il madhi berbaris atas selama-lamanya. Bila dikatakan fi'il madhi berbaris atas, ya, yang dimaksudkan adalah huruf yang terakhir. Mari kita lihat contoh yang diberikan tadi, perkataan daraba. Apa huruf yang terakhir? Hurufnya adalah huruf ba. Dan apakah baris huruf ba tersebut? Huruf ba tersebut berbaris atas, atau kita sebut dalam bahasa Arabnya sebagai fathah. Semua sekali sebut fathah. Ahsantum. Fathah bermaksud baris atas. Baik, jadi kita nampak pada perkataan daraba, ya, huruf yang terakhirnya berbaris atas selama-lamanya, atau kita sebut ila yaumil qiyamah, ya, sampai hari kiamat, ya. Fi'il madhi berbaris atas. Baik. Kemudian wal amru, kita sambung lagi, wal amru majzumun abadan, dan fi'il amar berbaris mati selama-lamanya. Baik. Kalau tadi fi'il madhi berbaris atas, sekarang untuk fi'il amar, ya, majzumun abadan, yang dimaksudkannya adalah berbaris mati selama-lamanya. Contohnya kita ada perkataan idrib. Idrib. Ya, mari kita lihat huruf yang terakhirnya huruf apa? Huruf ba. Dan apa
tanda bagi huruf ba ataupun baris bagi huruf ba. Barisnya adalah baris mati, menunjukkan bahawa fi'il amar ditanda dengan baris mati. Baik. Macam mana pula dengan fi'il mudhari'? Dia skip kan. Kalau kita nampak tadi dia sebut fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kan? Tapi dia sebutkan fi'il madhi dan fi'il amar. Apa berlaku kepada fi'il mudhari'? Baik, kita sambung lagi bacaan. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu. Maksudnya, dan fi'il mudhari' yang terdapat pada permulaannya, bermaksud permulaan perkataan dalam fi'il mudhari' tersebut, apa yang ada pada dia? Salah satu huruf tambahan yang 4, iaitu yang dihimpunkan dalam kata anaitu. Ya, maksud di sini adalah huruf alif, huruf nun, huruf ya, huruf ta adalah huruf tambahan yang diletakkan di awal dalam perkataan fi'il mudhari'. Ya. Baik. Apakah tanda untuk fi'il mudhari'? Ya, seperti mana fi'il madhi kita tahu dia berbaris atas selamanya. Fi'il amar berbaris sukun ataupun berbaris mati selamanya. Adapun fi'il mudhari' kita baca lagi, wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Dan hukum bagi fi'il mudhari' itu dirafa'kan selamanya. Apakah maksud dirafa'kan? Maksudnya fi'il mudhari' tadi berhukum marfu'un. Ya, dan hukum marfu'un ni menunjukkan salah satu barisnya adalah berbaris hadapan. Baik. Dia kata, kita ulang sekali lagi, dan hukum fi'il mudhari' itu dirafa'kan selamanya. Bermaksud dia akan berbaris hadapan, berbaris depan. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Kecuali dikata dimasukkan amil. Amil ini adalah faktor. Okey. Dia kata faktor yang pertama dipanggil sebagai amil nasibun. Ya, faktor nasab, iaitu apabila datang perkataan ataupun amil nasab ini menyebabkan berubahnya hukum fi'il mudhari'. Sebab itu dikatakan kecuali. Ya, asalnya fi'il mudhari' ini rafa' ataupun hukumnya marfu'un abadan. Kecuali masuk kepada fi'il mudhari' tersebut ataupun datang kepada fi'il mudhari' tersebut, ya, dua amil. Amil yang pertama amil nasab yang menyebabkan daripada hukum marfu' bertukar kepada hukum mansubun. Semua sekali sebut mansubun. Ahsantum. Amil yang kedua adalah amil jazam. Ya, dalam bahasa Arab dia kata au jazimun, atau amil jazam. Amil jazam ini merubah hukum fi'il mudhari' daripada marfu' kepada majzumun. Semua sekali sebut majzumun. Ahsantum. Baik. Jelas untuk muka surat pertama. Baik. Ahsantum. Baik, kita pergi kepada penjelasan yang kedua, yang mana dia menjelaskan lagi apa yang telah kita bincangkan daripada slide yang pertama. Baik, asyarhu, penjelasan. Dia kata,
Yunqasamul fi'lu ila thalathati aqsamin. Dia kata fi'il yunqasamu dibahagikan kepada thalathati aqsam, kepada 3 bahagian. Sudah pun kita sebutkan pada slide yang pertama. Al-qismul awal, dia kata bahagian yang pertama al-fi'lul madi, fi'il madi, wahia, dan dia adalah, apa itu fi'il madi? Ma dalla ala husuli syai'in fi zamanil madi. Dia adalah perkara yang menunjukkan ke atas berlakunya sesuatu perkara pada masa yang telah lalu. Itu yang dimaksudkan dengan fi'il madi. Fi az-zamani al-madi, pada masa yang telah lalu. Jadi fi'il ataupun perbuatan yang dipanggil sebagai al-madi ini menunjukkan kepada perbuatan yang telah pun berlaku. Nahwu, contohnya, mari kita lihat contoh. Daraba, dia telah memukul. Itu maksud perkataan daraba. Wa nasara, dan dia telah menolong. Dan begitu juga contoh-contoh yang seterusnya. Wa fataha, wa alima, wa hasiba, wa karuma. Semua menunjukkan kepada fi'il madi, perbuatan yang telah berlaku. Baik, itu bahagian yang pertama. Apa bahagian yang kedua? Bahagian yang kedua ataupun kita panggil sebagai al-qismu tsani. Bahagian yang kedua, apakah dia? Seperti yang kita dah sebutkan, fi'lul mudhari'i. Bahagian yang kedua adalah fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Dia kata wahia, dan dia adalah, apa itu fi'il mudhari'? Ma dalla ala husuli syai' fi zamanil hali wal mustaqbal. Fi'il mudhari' ini adalah dia perkara ataupun perbuatan yang menunjukkan ke atas berlakunya sesuatu pada zamanil hal, ya, pada masa sekarang ataupun sedang berlaku, wal mustaqbal, ataupun masa akan datang. Bermaksud akan berlaku, belum berlaku lagi tetapi akan berlaku. Nahwu, mari kita lihat contoh. Contohnya yadribu. Yadribu bermaksud sedang memukul, ya. Kalau kita tengok contoh pada fi'il madi tadi, daraba. Daraba telah memukul. Yadribu sedang memukul ataupun akan memukul. Wa yansuru sedang menolong. Dan begitu juga contoh-contoh yang seterusnya. Wa yaftahu, wa ya'lamu, wa yahsibu, wa yakramu. Baik, jelas. Untuk dua pembahagian yang pertama, kita kata tadi fi'il terbahagi kepada 3 bahagian. Ini baru bahagian yang pertama dan yang kedua. Mari kita lihat bahagian yang ketiga, al-qismus tsalits. Ya, bahagian yang ketiga, apa dia? Fi'lul amri, fi'il amar. Baik, apa itu fi'il amar? Dia kata wahia, dan dia adalah ma yatlubu bihi husulu syai'in ba'da zamanit takallum. Ya, dia adalah ma yatlubu bihi, perkara yang meminta ataupun yang menuntut husulus syai'in, berlakunya sesuatu, ba'da zamani at-takallum, selepas masa bercakap. Bermaksud fi'il amar adalah suatu suruhan ataupun suatu permintaan untuk melakukan sesuatu ataupun untuk supaya sesuatu perbuatan itu dilakukan
selepas daripada dia menyampaikan suruhan tersebut. Ya. Maksudnya fi'il amar ini adalah berkaitan tentang ayat perintah ataupun ayat suruhan, ya, ataupun ayat permintaan. Mari kita lihat contoh. Nahwu, contohnya idrib, pukullah. Ya, kamu kata pada seseorang lelaki, kamu kata pada dia idrib, pukullah. Ya, mungkin kamu minta dia untuk pukul sesuatu, maka kamu kata idrib, pukullah. Ataupun kamu nak minta dia untuk menolong, ya, kamu kata unsur, tolonglah. Ya, unsur, tolong. Dia daripada perkataan tolong, tadi kita ada fi'il madinya nasara, bermaksud telah menolong. Kemudian fi'il mudhari'nya yansuru, sedang menolong. Sekarang fi'il amarnya unsur, tolonglah. Dan begitu juga bagi perkataan-perkataan yang ataupun contoh-contoh yang berikutnya. Ya, untuk perkataan iftah, bermaksud bukalah. Ya, contohnya kamu nak kata bukakan pintu ataupun bukalah pintu. Kamu nak kata apa? Iftah al-baba. Ya, al-baba tu ataupun al-bab bermaksud pintu. Iftah al-bab. Jadi kamu suruh seseorang untuk buka pintu. Kemudian contoh yang seterusnya i'lam, kemudian ihsib, dan seterusnya ikrim. Ya, ini adalah contoh-contoh untuk fi'il amar. Selesai tentang pembahagian fi'il. Baik, untuk seterusnya kita akan berbincang ataupun berbicara tentang hukum. Ya. Kita baca ayat yang di bawah tu, dia kata walil af'ali ats-tsalatsati ahkamun khassah. Dia kata dan bagi fi'il yang 3 tadi, ya, ahkamun khassah, ada hukum-hukumnya yang tertentu. Baik, mari kita masuk kepada perbincangan tentang hukum-hukum bagi setiap fi'il. Boleh maklim teruskan? Ya, kita sudah selesai dalam pembahagian fi'il. Sekarang kita ingin berbicara tentang hukum. Apakah hukum fi'il madhi, apakah hukum fi'il mudhari', dan apakah hukum bagi fi'il amar. Baik, kita pergi kepada perbincangan yang pertama. Kita baca lagi. Fa hukmul madhi al-bana'u 'ala al-fathi. Baik, apa maksudnya? Maka hukum fi'il madhi itu al-bana'u 'ala al-fathi, kekal dengan baris A atas. Al-fathi bermaksud baris A atas. Sawa'un kana, kita baca lagi, sawa'un kana zahiran au muqaddaran. Sama ada baris atas tersebut zahiran, zahir bermaksud jelas, au muqaddaran ataupun secara tersembunyi, bermaksudnya baris atas ni kita tak nampak. Baik, apa dia kata tadi? Sama ada baris atas ni ini secara zahir, secara jelas, ataupun muqaddar. Semua sekali sebut zahir. Ahsantum. Semua sekali sebut muqaddar. Ahsantum. Jadi fi'il madhi ini sama ada barisnya adalah baris atas yang zahir ataupun baris atas yang muqaddar. Baik, mari kita lihat contoh. Kita baca lagi, dia kata famithalul fathi zahiri akrama wa qaddama wa safarat. Baik, maka contoh, dia kata famithalu, maka contoh al-fathi al-zahir, baris atas yang jelas pada fi'il madhi.
Contohnya perkataan akrama dan qaddama dan safarat. Ya, kalau kita lihat pada fi'il madhi tersebut, ya, akrama, apa baris bagi huruf mim, huruf yang terakhir? Baris atas. Kita nampak tak baris atas dia? Jelas pada perkataan tu kan, akrama kita baca, memang baca baris atas. Qaddama sama juga, ya, huruf mim tu berbaris atas. Dan safarat, huruf ra tu berbaris atas. Adapun huruf ta tu, ya, bukan daripada fi'il madhi. Sebaliknya huruf ta tersebut ataupun kita panggil sebagai ta ta'nits as-sakinah, ta di situ datang untuk menunjukkan bahawa perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang wanita ataupun seorang perempuan. Tapi perkataan asalnya safara. Jadi huruf ra tu adalah huruf fi'il madhi, huruf yang terakhir yang berbaris atas. Zahir ke muqaddar? Zahir. Ahsantum. Baik, mari kita ambil penjelasan ataupun mari kita tahu lebih lagi tentang al-muqaddar pula. Ya, kita sudah menjelaskan tentang fi'il madhi yang zahir, al-fathi al-zahir. Sekarang kita ingin kenal tentang fi'il madhi yang al-fathi al-muqaddar. Baik, kita baca lagi, wa ammal fathul muqaddaru fayakunu ala thalathati anwa'in. Ya, dia kata dan ada pun baris atas yang al-muqaddar, ya, baris atas muqaddar, fayakunu ala thalathati anwa', adalah terbahagi kepada 3 jenis. Jadi ada 3 jenis fi'il madhi yang berbaris atas secara muqaddar. Apa jenis yang pertama? Baik, jenis yang pertama dia kata yakunul fathu muqaddaran litta'adzuri. Dia berlaku secara muqaddar disebabkan uzur ataupun disebabkan, ya, huruf yang terakhirnya adalah huruf yang uzur, huruf yang lemah. Nahwu, contohnya perkataan da'a dan sa'a. Apa huruf yang terakhir bagi perkataan da'a? Huruf alif. Dan apa huruf yang terakhir bagi perkataan sa'a? Huruf ya. Ya, huruf yang uzur ataupun kita panggil dalam bahasa Arabnya huruf illah, ya, ada 3 huruf. Yang pertamanya huruf alif, yang keduanya huruf waw, yang ketiganya huruf ya. Ya, kita ulang sekali lagi. Ada berapa huruf illah? Ada 3. Yang pertamanya huruf alif, yang keduanya huruf waw, yang ketiganya huruf ya. Bila dia ada ataupun bila dia menjadi huruf yang ketiga untuk fi'il madhi, maka barisnya tidak dapat kita lihat, ya, sebab dia adalah huruf yang lemah, dia tidak menerima baris. Jadi kita baca da'a sahaja, kita tak baca da'a, kita baca da'a, sa'a, ya. Jadi di mana baris atas pada baris hujung? Muqaddar. Ya, jawapannya adalah al-fathu muqaddar. Ya. Kenapa? Lita'adzur, kerana dia adalah huruf yang lemah. Baik, kita tengok. Mari kita tengok jenis yang kedua. Tadi yang pertama lita'adzur. Yang kedua dia kata yakunul fathu muqaddaran lil munasabah. Ya, menjadi baris atas itu baris atas yang muqaddar. Kenapa dia tidak zahir? Lil munasabah, ya, kerana bersesuaian dengan keadaan ataupun situasi. Contohnya katabu, ya, katabu.
kalau kita lihat asal perkataannya adalah kataba, ya, untuk seorang, tetapi kerana situasi sekarang nak menceritakan tentang ramai orang yang sedang melakukan perbuatan kataba tersebut, maka daripada perkataan kataba ditambah huruf waw dan juga alif, ya, yang mana huruf waw ini untuk menunjukkan bahawa perbuatan tersebut dilakukan oleh ramai orang. Jadi apakah munasabah ataupun apakah huruf yang munasabah, huruf yang paling sesuai dengan huruf waw, ya, untuk memudahkan sebut, ya, adalah huruf dom, adalah baris dhammah, ya. Apakah baris yang sesuai dengan huruf waw? Baris dhammah. Maka kataba tadi, ya, huruf ba tersebut disebabkan sudah bersambung dengan huruf waw, ya, maka baris atas pada huruf ba digantikan kepada baris depan kerana munasabah, ya, kerana sesuai keadaan di situ dia telah bersambung ataupun dia ingin menunjukkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh ramai orang. Jadi kataba untuk seorang, katabu ramai orang. Begitu juga perkataan sa'idu, asalnya sa'ida, dilakukan oleh seorang, tapi disebabkan situasi sekarang nak menceritakan ramai orang yang melakukan perbuatan tersebut, jadi perkataan sa'ida ditambah kepada dia waw dan juga alif. Maka apakah yang berlaku? Disebutkan huruf waw itu, ya, baris yang sesuai dengan dia adalah baris dhammah, baris depan, maka huruf dal yang berbaris atas digantikan dengan baris depan, ya. Itu yang dimaksudkan dengan baris atas muqaddar kerana lil munasabah, kerana munasabah. Baik, yang ketiga, jenis yang ketiga, ya, yakunul fathu muqaddaran lidaf'il karahah, ya. Baris fathah yang muqaddar ataupun baris atas yang muqaddar ini kerana apa? Lidaf'il karahah, untuk mengelak berlaku salah faham, ya, untuk mengelak berlaku salah faham. Contohnya katabta, ya, katabta wa fahimna wa ghairuhuma. Dia kata contohnya perkataan katabta. Katabta bermaksud, ya, engkau telah menulis, ya. Katabta anta, engkau telah menulis, ya. Contohnya kita nak kata engkau telah menulis surat. Katabta ar-risalah, engkau telah menulis surat. Jadi apa yang berlaku kepada perkataan katabta ini? Asal perkataannya adalah kataba, tetapi telah datang kepada dia huruf ta yang menunjukkan makna engkau, ya, telah disambung dengan huruf ta yang memberi makna engkau. Jadi dalam kaedah Arabnya, apabila dia bersambung dengan dhamir, ya, yang menunjukkan bahawa dhamir itu adalah fa'il, ya, orang yang sedang melakukan perbuatan tersebut, ya, kita panggil sebagai fa'il, orang yang sedang melakukan perbuatan tersebut, ya. Maka apabila fa'il, kataba, perbuatan kataba bersambung dengan dhamir ataupun kata ganti nama ta, engkau, ya, maka huruf terakhir dalam fi'il madhi tersebut perlulah kita sukunkan. Itulah yang berlaku kepada katabta dan juga perkataan yang ke depan, yang di hadapannya fahimna, ya. Asalnya fahima, tetapi disebabkan dia bersambung dengan dhamir na yang membawa maksud kami, ya, fahimna, kami faham ataupun kami telah faham, maka
disebabkan bersama dengan dhamir na, maka huruf mim tersebut perlulah dibaris matikan. Begitu kaedahnya. Ya, begitu kaedah dalam penulisan yang sudah ditetapkan oleh orang Arab. Ya. Jadi kita perlu baca dengan baris sukun. Tak boleh kita letakkan baris atas. Ya. Dan kalau seandainya kita letak baris atas, apa yang berlaku? Akan berlaku salah faham pada makna. Sebab kataba bermaksud dia telah menulis. Kalau seandainya kamu kata kataba ta, ta tadi kita kata maksudnya engkau. Jadi apa yang berlaku kepada makna? Dia akan berlaku katabata bermaksud dia telah menulis engkau. Berbeza kan maknanya dengan katabta, engkau telah menulis, dan dia telah menulis engkau. Kan berbeza dan mungkin boleh menyebabkan salah faham makna. Sebab itulah ya, huruf ba tersebut terpaksa dimatikan. Tetapi baris atasnya di mana? Muqaddar, hanya tersembunyi. Untuk apa? Untuk apa disembunyikan? Lidaf'il karahah, untuk mengelak daripada berlaku salah faham pada makna. Baik, jadi ini 3 jenis fi'il madhi yang berbaris atas secara muqaddar, ya, tersembunyi. Baik, jelas? Baik, ini tentang hukum bagi fi'il madhi. Boleh kita sambung lagi? Baik. Tapi kita akan berhenti dulu untuk setakat ini. Okey, kita akan sambung lagi penjelasan dalam bahagian yang kedua, yang mana kita belum habis lagi menyentuh tentang hukum bagi fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Ya, untuk bahagian yang kedua kita akan sentuh tentang hukum bagi fi'il mudhari' dan fi'il amar. Sebab sekarang kita baru sentuh tentang hukum fi'il madhi. Baik, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar penjelasan muallim. Ya, semoga kamu semua diberikan hidayah dan kefahaman dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Sekian saja daripada muallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.